Okey, kita ketemu lagi dalam Bicara Agro. Kali ini nak unboxing. Oh, bukan unboxing. Ini nak buka packing makanan ikan, dedak ikan, brand. Ini brand brand dia. Dan juga saya akan cerita pasal nutrition ataupun spek dia. Nutrient, verification and feeding. Okey, jom kita tengok. Okay, sebelum saya buka bebenang guni ni, okay, kita dah tahu makanan ikan ni ada pelbagai jenis, pelbagai brand yang ada dekat lokal pasaran kita ni. Yang ini saya menggunakan brand ini. Untuk kali ni saya pakai brand ni. Dan juga dia ada mengikut saiz. Mengikut saiz. Yang ini saya pakai saiz untuk 1M sebab umur ikan saya ni dah hampir mencecah 5 bulan. Jadi saya pakai 1M, iaitu kalau dilihat di sini, kita lihat kepada spek nutrition dia. Okey, dia ada 2 kategori dalam brand ini. Dia letaknya starter dengan grower. Ada satu lagi brand, dia letak satu lagi, itu finisher. Finisher ni untuk ikan besar lah, dekat-dekat nak tuai. Okey, starter ikan kecil, umur yang saya yang kecil, sinci sehingga 2 inci boleh pakai lah starter halus. Tapi yang ini saya pakai grower, kod dia 920. Kalau kita tengok sini kod dia, kita nampak berat 20 kilo. Kod yang ini 920 1M. Okey, bila kita tengok ke belakang, kita tengok kod dia semua 920 1M, iaitu pada kategori grower. Okey, untuk yang ini, untuk 920 1M ni, nisbah protein ini nisbah protein ataupun peratus protein yang dibuat protein pada peringkat umur muda ni, iaitu paling tinggi lah, iaitu 32, sehingga peringkat umur matang dekat-dekat tuai dia dah rendah, sebabnya ikan tak belum besar lagi. Pada peringkat awal lah belum besar. Okey. Dan kita perlu tahu protein ni, biasanya kita tahu protein dan juga kita tahu berapa kerapan yang disyorkan untuk kita beri. Kalau ikut untuk brand ni, dinyatakan sini 2 kali lah sehari kekerapan dia. Okey. Peratus lemak dan peratus maksimum dia 4 ni, dan peratus feeding. Okey, feeding rate ni berdasarkan berat ikan berat ikan. Sebab tu saya ambil 3-5%. Kalau contoh yang ini, untuk starter ni kita ambil 5%. Lepas tu kita kurangkan lah sehingga 2%. Memang ikan besar dia tak akan banyak dah, sebab tu proteinnya sedikit, semakin sedikit. Dan bila ikan besar kita dah boleh tuai, kita tuai mengikut yang berapa gram kita nak lah. Kalau kita nak sebab ikan dewasa ni boleh tuai berumur daripada saiz 300 hingga 350 gram. Itu dah boleh tuai lah, cukup lah, selesa. Tapi ada, kalau kita nak yang lebih besar, untuk makan lebih banyak, kita tuai sehingga 500 gram, 600 gram. Itu pulau pada anda. Tapi kalau dekat pasaran, kebanyakannya adalah 300-350 gram. Ada juga orang tuai 200 hingga 250 gram. Ataupun yang ini untuk jualan runcit di restoran-restoran biasa, ikan bakar dan sebagainya, memang dia perlu yang kecil, iaitu 4 hingga 5 ekor 1 kilo. Kalau 5 ekor 1 kilo tu maksudnya 200 gram. 200 gram tu lebih kurang sebesar ini kot. Sebesar tapak tangan, besar sikit lah daripada tapak tangan. Okey, kita tengok. Okay, kita buka kita buka guni, kita potong dulu.
Okey, guni ni. Tip nak potong guni ni kita potong di hujung Dia ada dua. Yang ini yang the last lah. Jadi kita cuba potong, try lah salah satu. Kalau anda tak biasa, kalau dah ada biasa nanti ada nampak. Potong serapat-rapatnya dia ada dua depan dan belakang. Bila dah dapat depan belakang tu kita tarik je lah. Tariklah salah satu pun boleh. Nak tarik dua-dua pun boleh. Okey. Dan akhirnya terbuka. Itu tip membuka guni lah. Kita tak perlu nak gunting guni. Okey. Dalam guni untuk brand ni ada lagi plastik untuk cover, untuk beri dedak ni kering bebas daripada terkena air dan sebagainya. Kalau guni bocor masih ada plastik, jadi bebas daripada lembab. Okey. Okey, untuk brand ni dinyatakan sini ada tarikh di kilang. Okay, yang ini baru lagi 6 bulan 6 21, dan tarikh luput dia dinyatakan sini guna sebelum 4 bulan daripada dia di kilang. Maksudnya bulan 6, 7, 8, 9, 10. Bulan 10. Sekarang ni rakaman ini bulan 8. Bulan 8 maksudnya masih ada 2 bulan. Jadi kita kena habiskan dalam masa 2 bulan. Satu guna. Baru mendapat mengikut spek yang kilang ni bagilah. Okey. Bila kita tengok tadi saiz 1M. Inilah saiz 1M. Tidak kata terlalu kecil, tidak terlalu besar. Dia adalah sederhana. Okey. Dan sesuai untuk peringkat umur ikan lebih kurang 6 hingga 8 inci, saya masih guna pakai yang ini. Ikan besar pun boleh pakai. Sebab yang ini saya guna untuk ikan induk pun saya pakai yang ini sebab senang. Satu guni untuk semua ikan. Tapi kalau ikan kecil, saya kecil, umur inci 2 inci, saya beli yang satu starter. Satu. Ni starter. Sekarang ni kita ambil dah grower. Memang kita nak besarkan dia. Starter dia kecil, protein sama. Okey. Jadi dalam dedak ni ada nutrisi-nutrisi di sendirilah yang telah dibuat oleh kilang. Tapi kalau anda nak campur lagi, terpulang pada anda. Ada setengah pemusia dia mengadunkan semula ataupun dia modify dedak ni menggunakan dengan campuran dipanggil EM. Kalau anda tengok negara jiran memang menggunakan EM di dalam dedak ni, dicampurkan EM sebelum diberi makan kepada ikan. Jadi EM tu EM larutan EM bukan ibu EM, larutan EM kita macam bukan rendam, siram ataupun kita spray. Lepas tu bila dah kering dengan larutan EM tadi, kita beri makan. Okey, sekarang kita tengok kita beri makan ikan. Jom kita saksikan adakah ikan suka brand ini dengan saiz ni. Nampak tu sebelum kita bagi makan tu ikan pun dah nak timbul. Timbul, dia dah tahu dah ini waktu dia makan. Nampak tu bila saya datang semua timbul. Semua dah menunggu. Okey. Anda mainlah dengan ikan anda tu. Okey, sekarang ni kita bagi makan. Adakah dia suka? Ini untuk rakaman video saya bagi sikit-sikit lah. Supaya kita nampak ikan ni suka makan. Okey, ikan suka makan. Nampak saiz ikan tu? Anda boleh nampak. Nampak saiz dia. Maknanya ikan ni sukalah untuk makanan ni. Dan sememangnya memang makanan ikan talipia. Sebab tu dia suka. Okey.
Jadi dengan sistem RAS, bila kita bagi makan dedak, okey, satu lagi tip bila kita bagi makan dedak seperti yang saya beritahu tadi, kadar berapa banyak kita nak bagi itu adalah 3 hingga 5% mengikut berat ikan. Dalam video sebelum ini saya dah terangkan. Untuk kali ini, bila kita bagi tu, kalau ada terapung, dia tak makan habis, kita tangguhlah lepas 10 minit supaya air kita sentiasa terjaga. Sebab amonia boleh meninggi disebabkan oleh sisa-sisa dedak yang tak hancur. Dedak tak hancur ni boleh menyebabkan menjadi sisa kepada air kolam ni, air tangki. Okay, kita tengok dalam RAS yang ini saya punya pump oksigen daripada bawah dasar naik, dan inilah keadaan dia. Ikan suka berenang, ikan aktif. Dan kalau anda nampak ikan aktif berenang-renang di dalam air, di waktu makan, selepas waktu makan pun dia masih aktif. Nampak untuk keaktifan ikan. Okey, kita tengok nanti ikan untuk induk. Ikan yang dah bersaiz di antara ataupun umur ikan di antara 8 hingga 12 bulan. Jom kita pergi ke tengok ikan induk. Ikan tu dah tahu dah. Sebab ni waktu makan dia dah tahu dah. Bila gelega tu maksudnya dia nak makan tu. Ya. Ni kita bagi. Saya bagi sikit-sikit ni supaya anda nampak lah ikan tu. Biasanya saya bagi terus 2 genggam. Okey, yang ini untuk sistem RAS ni saya menggunakan tangki fiber petak. Untuk yang ini tinggi saiz petak ni tingginya di antara 1,5 kaki lah. Tak tinggi, tapi masih boleh ternak ikan tilapia. Masih boleh ternak. Okey, jom kita tengok di tangki induk yang berumur antara 1,5 tahun lebih hingga 2 tahun. Jom kita tengok yang induk satu lagi. Untuk rakaman di induk dasar, tak apa, kita tengok bila kita bagi makan. Okey. Dia dah naik. Untuk ikan induk yang agak besar lah. Okey. Nak kata rakus. Ini memang sifat ikan makan lah. Ikan tilapia, ikan keli pun sama. Beginilah keadaan ikan makan. Tapi seronok tengok ikan ni. Kalau anda tengok dia makan ni, hilangkan stres kejap. Hilangkan stres. Balik kerja boleh tengok macam ni. Oh, seronok seronok. Ini set RAS di dalam tangki 100 gallon air. Pun masih boleh ternak untuk sistem di rumah. Jadi tak mustahil untuk anda ternak sendiri ikan di rumah menggunakan sistem RAS. Sebab anda kena ingat, sistem RAS ni sistem yang menyahkan amonia ataupun merendahkan amonia, menyahkan bau. Jadi kat rumah kita tak ada bau ikan. Bau hanyir lah, bau hanyir ataupun bau air ikan yang agak busuk lah, terutama kalau anda ternak ikan keli. Keli memang air dia lagi berbau. Berbau. Jadi dengan RAS semua tu dapat atasi. Kena faham RAS sistem air ulang alik, dan juga dibantu oleh bakteria-bakteria yang kita masukkan dalam sistem tangki kolam, dan juga masukkan dalam tom bakteria atau biofilter. Okey, kita ketemu lagi dalam bicara-bicara agro pada video-video akan datang. Terima kasih kerana menonton.
kita jumpa lagi.